Assalamualaikum and a very good day to all students. Hari ini, insya Allah kita akan menyambung lagi perbincangan kita untuk subtopik 5.3 dalam bab 5 genetik. Dan hari ini kita akan mempelajari berkaitan mutasi. Kita mulakan dengan definisi bagi mutasi. Apakah itu mutasi? Mutasi ini ialah perubahan spontan dan rawa yang berlaku pada gen dan kromosom dalam badan manusia. Ianya boleh menyebabkan berlaku perubahan pada ciri genetik anak-anak yang akan mewarisi gen dan kromosom itu daripada induk mereka. Mutasi ini terbahagi kepada dua jenis, yaitu mutasi kromosom dan juga mutasi gen. Oke, kita akan mempelajari beberapa penyakit yang disebabkan oleh mutasi kromosom dan juga mutasi gen pada kali ini. Oke, contoh-contoh penyakit mutasi kromosom termasuklah sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Manakala mutasi gen pula, penyakit-penyakitnya termasuklah buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia, dan juga albinisme. Apakah itu mutasi kromosom? Mutasi kromosom ini berlaku apabila terdapat perubahan dalam bilangan atau struktur kromosom kita. Ianya boleh berlaku akibat kecacatan semasa proses pembahagian sel. Antara contoh-contoh perubahan struktur yang saya maksudkan di sini, macam dalam gambar di bawah ini, berlaku kehilangan kromosom, perubahan lokasinya, ataupun juga berlaku duplikasi pada kromosom tersebut. Semua ini boleh menyebabkan berlakunya mutasi kromosom. Seterusnya kita akan lihat penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mutasi kromosom. Yang pertama ialah sindrom Down. Saya percaya kamu pernah dengar akan penyakit ini dan ianya sebenarnya banyak berlaku di sekeliling kita. Oke, sindrom Down ini berlaku akibat penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Sedikit ulang kaji sebelum cikgu teruskan. Bilangan kromosom bagi manusia ada berapa? Manusia normal ada 46 pasang kromosom. Semua kromosom ini wujud berpasangan. Seperti yang ada pada gambar raja kariotip ini kan. Semua kromosom ini daripada 1 hingga yang terakhir mereka wujud secara berpasangan. Tetapi kamu lihat pada pasangan ke-21, tiba-tiba ada penambahan satu kromosom di sana. Jadi apabila ini berlaku, mereka yang mempunyai susunan kromosom seperti ini akan mengidap penyakit sindrom Down. Oke, apakah ciri-ciri mereka yang mengidap penyakit sindrom Down? Oke, kebanyakan individu yang mengidap penyakit sindrom Down ini mempunyai ciri-ciri seperti kerencatan fisikal dan mental, leher yang pendek, mata sepet, dan badannya lebih rendah. Ya, penyakit yang kedua pula ialah sindrom Turner. Bagaimana ia berlaku? Mari kita lihat ciri-cirinya. Sindrom Turner ini berlaku apabila seseorang individu itu mempunyai kurang bilangan kromosom seks. Seperti yang kamu pernah pelajari sebelum ini, manusia normal mempunyai 2 kromosom seks. Untuk lelaki XY, manakala untuk perempuan XX. Penghidap penyakit ini akan mengalami kekurangan satu kromosom. Contohnya kamu tengok di bawahnya, hilang satu pasangan kromosom seksnya. Biasanya ada 2 kan, tapi sekarang tinggal 1. Jadi, susunan kromosomnya ialah 44 campur X dan O. Ini maknanya hilang lah. Jadi kromosomnya cuma ada 45 sahaja. Penyakit ini cuma berlaku pada perempuan sahaja, di mana penghidapnya tidak akan mengalami perkembangan ciri-ciri seks sekunder seorang perempuan. Dengan kata lain, jantinanya mungkin perempuan, tapi bila kita lihat di depan mata kasar, dia tidak mempunyai ciri-ciri seorang perempuan yang normal. Mungkin kelihatan seperti lelaki. Ya, cikgu harap kamu paham maksud cikgu. Mutasi kromosom yang ketiga pula dipanggil sebagai sindrom Klinefelter. Ya, ini adalah lawan kepada sindrom Turner. Oke, kalau tadi kurang 1, ini pula terlebih 1. Pesakit sindrom Klinefelter akan mempunyai lebih bilangan kromosom seks. Kamu tengok gambar raja kariotip ini kan. XXY terlebih 1 bosku. Biasa kita ada 2 tapi dia ada terlebih 1. Jadi susunan kromosomnya ialah 44 campur XXY. Jadi semuanya dia ada berapa kromosom? 47. Lebih sudah daripada manusia normal. Penyakit ini berlaku pada lelaki sahaja.
Apakah ciri-cirinya? Yang pertama, dia akan mempunyai ciri-ciri seorang perempuan. Dia lelaki, tapi ada ciri-ciri perempuan. Dia juga mempunyai payudara, testisnya kecil, dan dia juga mandul, ya. Yang seterusnya, mutasi gen. Mutasi gen berlaku disebabkan oleh perubahan kimia yang berlaku pada sesuatu gen. Kesannya, ianya akan mengubah ciri yang dikawal oleh gen tersebut. Antara perubahan yang boleh berlaku dalam susunan gen termasuklah penambahan ataupun kehilangan ataupun penggantian susunan pada gen yang ada pada kromosom. Ini semua akan menyebabkan berlakunya mutasi gen. Penyakit yang pertama akibat mutasi gen, buta warna. Buta warna ini berlaku akibat gen mutant yang bersifat resesif. Ianya dikawal oleh gen resesif pada kromosom X yang merupakan kromosom seks. Lazimnya buta warna ini berlaku pada lelaki. Orang yang buta warna ini tidak dapat membedakan antara warna merah dengan warna hijau. Penyakit yang kedua, anemia sel sabit. Ianya disebabkan oleh gen resesif pada autosom. Individu dengan anemia sel sabit mempunyai bentuk sel darah merah abnormal yang berbentuk sabit yang menjejaskan pengangkutan oksigen. Sel darah merah ataupun hemoglobin ini fungsinya untuk mengangkat oksigen ke seluruh badan. Jadi, pengidap penyakit anemia sel sabit ini akan menghadapi kesukaran untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan karena sel darah merah ataupun hemoglobinnya tidak berbentuk normal, bulat seperti dalam gambar itu, tetapi ianya berbentuk sabit. Penyakit yang seterusnya pula ialah thalassemia. Ianya juga melibatkan hemoglobin ataupun sel darah merah manusia. Mutasi berlaku pada gen yang mengawal penghasilan hemoglobin. Sel darah merah pesakit thalassemia ini lebih kecil dan jangka hayatnya pendek. Kesan daripada ini akan berlaku kekurangan darah yang sangat teruk pada pesakit hemofilia. Kamu lihat gambar raja di bawah ini, beza antara sel darah merah normal dan juga sel darah merah pesakit thalassemia. Yang keempat, hemofilia. Hemofilia ini adalah satu penyakit di mana pesakitnya menghadapi penyakit darah sukar membeku. Ianya adalah kesan daripada mutasi pada gen yang mengawal pembekuan darah. Sekiranya penghidap penyakit hemofilia ini terluka, berdarah, mereka akan menghadapi pendarahan yang teruk dan ianya tidak boleh berhenti. Mesti pergi hospital juga baru berhenti pendarahan itu. Penyakit yang terakhir ialah albinisme. Albinisme ini ialah mutasi pada gen yang menghasilkan pigmen kulit. Dengan kata lain, pengidap penyakit albinisme tidak dapat menghasilkan pigmen warna pada kulitnya. Sebab itu mereka kelihatan seperti berwarna putih dan tiada warna pada kulit mereka. Selain daripada itu, pengidap albinisme juga sensitif terhadap cahaya matahari dan penglihatan mereka agak kabur. Yang seterusnya, faktor yang menyebabkan mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Saya ambil ini dari buku teks, so kamu boleh lihat balik nanti ya. Yang pertama sekali, semula jadi. Maknanya di sini, mutasi ini berlaku apabila anak mewarisi mutasi tersebut daripada induk mereka. Ianya berlaku secara semula jadi, tanpa ada faktor luaran yang menjadi penentu. Faktor yang seterusnya pula ialah sinaran radioaktif. Jika kamu belajar lebih dalam mengenai sinaran radioaktif ini, antara salah satu kesan negatifnya ialah ianya boleh menyebabkan berlakunya mutasi pada gen dan juga kromosom manusia. Oke, sinar X, sinar ultraungu adalah contoh-contoh sinar radioaktif lah. Ya, ini juga boleh menyebabkan berlakunya mutasi pada manusia. Yang ketiga pula ialah karsinogen. Karsinogen ini adalah sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser. Ada pada makanan seharian kita dan juga ada pada bahan-bahan kimia di sekeliling kita. Salah satu kesan sampingannya, ianya juga boleh menyebabkan mutasi pada gen dan juga kromosom. Dan yang terakhir, kehamilan pada usia yang lewat. Senang cerita, bila cukup duit, kamu kawinlah cepat. Jangan tunggu lama-lama. Sekiranya ada jodoh, insya Allah. Penyakit gangguan gen. Mutasi ini sebenarnya kita boleh warisi daripada ibu bapa kita, seandainya mereka ini adalah penghidap ataupun pembawa gen yang bermasalah. Sekarang kita lihat contoh bagaimana ibu dan ayah boleh mewariskan
penyakit gangguan gen kepada anak mereka. Oke, ini adalah contoh yang cikgu ambil daripada buku teks. Kamu tengok di sini. Indo, ayahnya adalah seorang penghidap buta warna. Nah, genotipnya pula adalah seperti ini. XBY. XY ini dia punya kromosom seks lah. XB, B huruf kecil ini mewakili gen buta warna. Dia resesif kan, saya sudah cakap tadi. Jadi dia B huruf kecil. Manakala ibunya pula adalah pembawa penyakit gangguan gen. Maknanya ibunya ini dia tidak buta warna, tapi dia cuma pembawa saja. Maknanya dalam dia punya genotip ini ada satu gen resesif buta warna, tapi dia tidak buta warna lah, sebab di sini ada XB. B ini dominan. Dominan tidak buta warna. Jadi ibunya ini bukan pesakit, tapi bapaknya ini adalah pesakit buta warna. Oke, jadi apa akan berlaku sekiranya berlakunya perwarisan antara kedua induk ini? Mari kita lihat. Oke, seperti biasalah akan berlakunya meiosis untuk menghasilkan sperma dan juga ovum. Di sini gamet tadi akan terpisah. Ini tadi gen buta warna tuh. Di sini pun ada satu kan, gen buta warna. Yang ini gen normal, manakala ini gen seksual lah. Oke, kemudian akan berlakunya persilangan seperti yang kita belajar pada kelas sebelum ini. Sekarang kita lihat genotip anak yang terhasil. Anak yang pertama ini adalah anak perempuan yang merupakan pembawa. Karena di sini ada satu gen resesif buta warna. Dia tidak menghidap penyakit buta warna. Yang kedua pula adalah anak perempuan juga, tetapi beliau adalah penghidap buta warna karena kedua-dua gen yang diwarisi adalah gen buta warna yang bersifat resesif. Yang ketiga pula adalah anak lelaki. Yang ini adalah normal karena beliau tidak menghidapi ataupun membawa apa-apa gen buta warna. Dan yang terakhir adalah anak lelaki yang merupakan penghidap buta warna karena satu gen X di sini adalah gen buta warna yang diwarisi daripada ibu dan bapaknya. Jadi kesimpulannya di sini daripada gambar raja skema ini kita dapat melihat bagaimana penyakit itu diturunkan kepada anak. Kamu boleh melihat contoh-contoh yang lain lagi dalam buku teks kamu. Itu saja untuk hari ini. Selepas ini diharapkan kamu melaksanakan tugas yang cikgu amanahkan dan terus kekal berada di rumah dan bersemangat untuk belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.